Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billah. Hadis yang ke-13 di bawah bab yang kedua, bab ta'zimi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taghlizi ala man aradah. Bab mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amaran keras orang yang menentang hadis baginda. Hadis yang ke-13. Wa bihi qala haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala haddatsana Sufyan bin Uyainah fi baitihi ana sa'altuhu an Salim bin Nadr thumma marra fil hadith qala au Zaid bin Aslam عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. وبه قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبه قال حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر المصري قال أنبأنا الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سره الماء يمر فأبى عليه فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Hadis yang ke-13. Hadis ini Imam Ibn Majah mengambil daripada Nas bin Ali. Nas bin Ali bin Nas. Ini juga perawi yang selalu kita jumpa dalam Muslim. Nas bin Ali bin Nas bin Ali ibni Sahban Al-Azdi Al-Basri, salah seorang daripada imam di Basrah. Abu Hatim berkata, beliau di sisi saya lebih siqah dan lebih kuat hafazan daripada Fallas. Maknanya Fallas tu hebat dah. Salah seorang daripada Imam Jarh wa Ta'dil Al-Fallas. Cuma Abu Hatim dia buat perbandingan, jika dibanding Nasr bin Ali dengan Fallas, lebih thiqah dan lebih teguh hafalan Nas bin Ali bin Nas bin Ali. Begitu juga kata Nasa'i, beliau adalah seorang yang thiqah. Kemudian Nasr ini diambil daripada Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah bin Abu Imran Maimun al-Hilali al-Kufi al-Makki Abu Muhammad. Beliau lahir di Kufah pada tahun 107 Hijrah. Beliau seorang thiqah, hafiz, faqih, imam dan hujjah. Asy-Syafi'i berkata,
Jika tidak kerana Malik dan Ibnu Uyainah, jika tidak kerana Malik bin Anas dan Sufyan Ibnu Uyainah, pasti ilmu ulama Hijaz telah lenyap. Jadi Ibnu Uyainah tu Sufyan lah. Az-Zahabi berkata umat sepakat berhujah dengan hadis. Hadisnya beliau ada melakukan tadlis. Mana dia ada menyembunyikan gurunya. Kita kata susuk pucuk. Dia tak sebut guru dia dengan jelas. Akan tetapi apa yang diketahui tentangnya ialah beliau tidak melakukan tadlis, melainkan daripada perawi siqah. Jadi sebab itulah tak apa. Perawi yang dia tidak menyebut dengan jelas nama ataupun dia tadlis ni, dia kadang-kadang orang tu terkenal dengan nama, dia tukar kepada letak kunyah Abu. Macam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Halim Al-Harrani. Kita kata telah berkata Syekh Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani. Jadi sebenarnya itu Ibn Taymiyah. Jadi orang susuk, kita susuk sikit. Macam Muhammad bin Abdul Wahab. Kita kata Syekh Ibn Wahab. Orang tak kenal dia. Ibn Wahab tu orang tak suka pun dia. Tapi bila kata Syekh dengan lengkap Muhammad bin Abdul Wahab, kita pun orang tahulah siapakah yang kita maksudkan. Kalau orang itu terkenal dengan Al-Makki, kita kata Al-Hijazi, dia orang Hijaz. Tu dia panggil bentuk tadlis. Jadi bentuk tadlis lagu tu tak apa. Mana dia tidak menyembunyikan peribadi yang tidak baik tu. Cuma dia tukar gelaran yang masyhur kepada gelaran yang tidak masyhur. Tapi ada juga orang yang tukar daripada gelaran yang masyhur kepada gelaran yang tidak masyhur supaya orang tidak terlitak kedaifan guru dia tu. Jadi ia ditadliskan, disamarkan oleh Ibnu Uyainah ni adalah orang-orang yang siqah. Hafiz Ibnu Hajar mengatakan beliau seorang yang siqah, hafiz, faqih, imam dan hujjah. Cuma beliau berubah ingatan di akhir usia. Biasalah orang ni bila dia ala ketua tu dia tak apa ingat. Jadi kalau orang tu mengalami nyanyuk bukan kata dosa gapo dia zaman muda lu tidak. Ahli hadis pun warak setara mana pun ada tu dia berubah jadi tak ingat, jadi lambat nakak. Kadang-kadang beliau melakukan tadlis tetapi daripada perawi siqah. Beliau merupakan perawi yang paling siqah dalam meriwayatkan daripada Ammar bin Dinar. Mana ramai-ramai anak murid Ammar bin Dinar tu, beliau adalah yang paling dipercayai. Maknanya maksud dia gini. Kalau riwayat dia tu bercanggah dengan orang lain dalam meriwayatkan daripada Ammar bin Dinar, maka kita kena pegang dia. Kita kena pegang dia sebab dialah yang paling dipercayai. Anak murid ia mungkin dari segi dia lama bermulazamah ataupun waktu dia ambil hadis daripada Ammar bin Dinar tu pada ketika Ammar bin Dinar tu masih kuat ingatan. Kemudian hadis ni perawi lain tu lebih kurang sebelum pada ni kot lah. Dalam hadis ni Nabi SAW bersabda, janganlah sampai aku menemui salah seorang daripada kamu yang bertelekan di atas sofa aja. Mana amarah daripada Nabi SAW akan ada orang yang lagu ni sifat dia. Jadi kandungan hadis ni lebih kurang dengan hadis yang ke-12. Maknanya akan ada di kalangan kamu ni orang yang menolak hadis Nabi dengan cara dia macam mana dia duduk atas sofa dia dengan bersandar bertelekan. Dia berhak dengan letak bahu dia di atas sofa tu, lengan dia di atas sofa. Dalam keadaan datang kepadanya urusan yang aku perintahkan atau larangan yang aku tegah, lalu dia mengatakan saya tidak tahu. Maknanya hadis ni kita tidak tahu, dia hadis daripada Nabi. Apa yang kami dapati dalam kitab Allah maka kami ikutinya. Mana dia melapik lah. Maksudnya aku akan hanya terima kancing CBF namanya, CBF. Oh, nak. Lagu tak ada. Tak ada.
Jadi dia dengan berlapik, dia kata, tak tahu hak ni. Hak kita tahu dalam Quran. Jadi, apa yang Nabi SAW beritahu ni sebagai alamat kenabian dia, benar dia sebagai Nabi. Seolah-olah Nabi kata, jangan siapa aku temu kamu, salah seorang daripada kamu ni, aku dapati lagu ni sikap dia. Maknanya, akan ada nanti. Umat akhir zaman ni, ia akan menolak hadis dengan kata, kita cukup dengan Quran. Kita ikut Quran, daripada hadis tu kita tidak tahu. Jadi Nabi kata, jangan siapa aku bertemu. Mana puak kamu ni jangan bersikap begini. Bukan kata tidak ada orang tolak hadis Nabi, tidak. Maksud di sini, amaran daripada Nabi, jangan puak kamu ni yang tolak hadis. Di kalangan kamu sahabat ni, yang pernah bertemu aku ni, jangan siapa aku temu dia ni, dalam keadaan dia menolak hadis, berarti akan datang ada. Tapi jangan kamu yang terlibat. Kamu jangan terlibat dalam menolak hadis. Jadi, Nabi SAW menyebut orang ni dalam keadaan bersandar, mana dia bermalasai, hidup dalam keadaan mewah, tidak mahu mari belajar. Dia hanya berpada dengan hadis. Itu dakwah. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu tidak akan dapat difahami melainkan dengan dijelaskan oleh hadis Nabi. Wa anzalna ilaika zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada kamu tu wahyu, zikir, peringatan supaya kamu dapat jelaskan kepada manusia itu apa yang diturunkan untuk mereka. Mana Nabi sebagai penghurai kepada Al-Quran. Jadi bila Nabi hurai, kata-kata Nabi itu sebagai hadis, maka kena letak sekali. Bila orang tu kata dia berpegang dengan Al-Quran, maka semestinya dia kena berpandukan kepada hadis. Kerana sebaik-baik tafsir kepada Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri, kemudian diikuti hadis Nabi. Nombor 26 tu gitulah hadis. Nombor 27. Dakwaan golongan ini bahawa kami hanya mengikuti apa yang terdapat dalam Al-Quran sahajalah dakwaan yang batil. Kerana Allah sendiri memerintahkan supaya manusia mengikuti Rasulullah SAW. Seperti dalam bab yang pertama kita sebut pun ni, may yuti'ir rasulah faqad ata' Allah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Wa ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi untuk umat kemudian nak taat kepada Rasul, dia kena tengok hadis Nabi. Jadi tak boleh orang tu nak kata, macam mana kita nak taat pada Rasul? Kerana arahan daripada Rasul tak ada sekarang. Itu arahan itu ditujukan kepada sahabat. Sahabat yang sesama dengan Nabi. Kita tidak sesama dengan Nabi ni, mana temu dengan Nabi, maka tak perlu kita ikut sunnah dia. Kemudian dia buat alasan lah. Hadis lambat dibukukan. Hadis dia diriwayatkan oleh perawi bukan tentu, belum tentu lagi perawi itu dapat dipercayai. Macam-macam andaian. Sedangkan sistem sanad, sistem periwayatan yang dipakai oleh orang Arab, tidak hanya terbatas dalam ilmu hadis. Sanad-sanad ni, dia bukan hanya dalam hadis. Ada dalam ilmu bahasa sendiri. Ada. Mana kalimah tu, orang Arab dia boleh bahas. Ini lurah yang tidak terkenal. Hanya digunakan oleh kabilah tertentu. Jadi bukti dia ada sanad. Dia dengan syair, apa semua ada. Jadi, sistem riwayah, sistem periwayatan hadis ni, daripada perawi dengan ada sanad tu, itu antara keistimewaan umat ni, memang lagu itulah cara Allah SWT memelihara agama. Jadi, seseorang itu tidak boleh mendakwa hadis tanpa ada sanad. Jadi, orang yang tolak hadis tu, dia buat alasan lah. Hadis tidak dibukukan, hadis tu hanya orang tertentu saja, perawi tidak dapat dipercayai. Itu semua alasan-alasan golongan yang tidak mahu menerima hadis Nabi. Oleh itu tidak boleh berpaling meninggalkan sunnah kerana beralasan mahu mengikut Al-Quran sahaja. Ini kerana berpaling daripada sunnah berarti berpaling daripada Al-Quran. As-sunnah itu adalah hujah syarak seperti mana Al-Quran. Allah berfirman, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ وَإِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Dan baginda tidak bercakap menurut hawa nafsunya,
percakapannya tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Mana kalau kita perhati hadis-hadis Nabi ni, selain daripada Nabi menjelaskan maksud Al-Quran yang tidak jelas, apa yang Nabi sebut itu adalah istimbak Nabi. Nabi praktik. Nabi membuat contoh kepada Al-Quran. Nabi mempraktikkan Al-Quran. Sebab Quran ni dia bersifat prinsip, dan dia punya aplikasi tu ada dalam sunnah Nabi. Jadi hadis ni ada hadis yang kuat juga, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi. Jadi kandungan hadis ni sama lebih kurang hadis yang ke 12. Kemudian hadis yang ke-13, riwayat dari Imam Ibnu Majah meriwayatkan daripada Abu Marwan. Abu Marwan tu kunyah lah dalam sistem panggil orang Arab ni. Abu Marwan tu dia panggil kunyah. Muhammad tu baru nama. Uthman tu nama ayah dia. Al-Uthman itu nisbah dia. Biasanya Al-Uthman ni keturunan Sayyidina Uthman lah. Kalau zaman ni dia adalah keluarga Uthman tu. Macam Mufti Taqi Uthmani. Mufti besar di Pakistan. Pengarah syarah Muslim. Tokoh kewangan yang terkenal. Salah seorang daripada tokoh kewangan dunia sekarang ni, Mufti Taqi Uthmani. Jadi Uthman itu nisbah kepada Sayyidina Uthman lah, keturunan dia tu. Tak pelik walaupun dia orang India, kerana zaman Sayyidina Uthman tu ada sahabat yang mari sampai ke India. Jadi ayah dia tu Mufti Syafiq. Jadi Abu Marwan kunyah, biasanya anak dia tu ada yang bernama Marwan lah. Jadi Abu tu maknanya ayah. Ayah kepada Marwan. Tapi orang kita ni dia pesing ayah mu. Ayah dia. Tu tak pakar tu. Bukan sistem panggilan yang tepat. Dah. Bukan sistem panggilan yang tepat. Walaupun orang guna awak manggil, tetapi panggilan kita, panggilan orang Arab ni dia lebih kemah lagi. Sebab orang Arab ni dia banyak perkara dia jaga. Dia jaga nasab. Susu gala tu dia boleh kagak. Ni naik siapa. Sekat-sekat anak lah. Tapi kita ni 3-4 je. Lepas tu tak tahu hilang kita. Muhammad bin Uthman Al-Uthmani Al-Umawi Al-Uthmani Al-Madani Jazarah, salah seorang daripada ulama jarah wa ta'dil ni, mengatakan beliau seorang yang thiqah dan ada meriwayatkan daripada ayahnya beberapa hadis yang mungkar. Tapi ulama kena pastilah waktu tu dia tak terima lah. Bila tahu perawi ni thiqah secara mana pun, ada juga riwayat yang mungkar, yang bercanggah, maka dia ketepikan riwayat tu pakai riwayat yang kuat. Ibnu Hibban menyebut dalam kitab Thiqat bahawa beliau ada tersalah dan menyalahi orang lain. Ibnu Hajar mengatakan beliau seorang yang saduq dan melakukan kesilapan. Jadi daripada penilaian Hafiz Ibnu Hajar ni, Muhammad bin Uthman ni dia tidak kuat setara manalah berbanding dengan orang lain. Sebab dia saduq. Saduq tu ta'dil ataupun kredit yang rendah dan melakukan kesilapan. Ada tersalah. Tapi kita kena ingat hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Bukhari, tapi tidak melalui Abu Marwan ni, melalui orang lain. Kemudian beliau meriwayatkan daripada Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, Abu Ishaq Al-Madani. Kritikan daripada ulama jarh wa ta'dil iaitu Ibnu Ma'in dan Abu Hatim Al-Ijli dan Ahmad mengatakan beliau seorang yang thiqah. Kemudian Ibrahim bin Sa'ad ni diambil daripada ayah dia. Ayah dia tu nama Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Maknanya dia keturunan Abdurrahman bin Auf juga ni. Sa'ad bin Ibrahim, cucu Abdurrahman bin Auf. Cuma anak Abdurrahman bin Auf ni nama Ibrahim.
Hak dalam kita sehunya, kita biasa dengar sebagai perawi ni, Abu Salamah. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dan seorang lagi Humaid. Humaid bin Abdurrahman bin Auf. Saat ni pernah menjadi qadi di Madinah. Ibnu Ma'in mengatakan beliau seorang yang thiqah tanpa sebarang keraguan. Ibnu Hajar mengatakan beliau seorang thiqah utama dan abid, ahli ibadat juga. Kemudian beliau mengambil daripada Qasim bin Muhammad. Qasim bin Muhammad ni bin Abu Bakar As-Siddiq, cucu Abu Bakar. Seorang thiqah dan faqih, salah seorang daripada fuqaha yang 7. Maknanya di Madinah tu dia ada al-fuqaha as-sab'ah. Ada 7 orang ni yang menjadi rujukan utama. Kalau kita baca dalam kitab Muwatta tu, akan jumpa semua lah. Nama salah seorang daripada fuqaha yang 7 ni, Imam Malik ambil. Sebab kitab Muwatta tu, Imam Malik letak hadis Nabi, asal sahabat dan pendapat tabi'in. Pendapat tabi'in biasanya fuqaha Madinah ni. Sebab Imam Malik ni dia kuat pegang dengan mazhab Ahlu Madinah. Sebab dia kira Madinah ni tempat wahyu turun, tempat Nabi mempraktikkan Islam. Maka orang-orang Madinah dia lebih hampir dengan tradisi wahyu. Sebab itulah dia pegang amal Ahlu Madinah bagi dia. Abu Zinad berkata, tidak pernah aku melihat orang yang paling alim tentang sunnah dan lebih tajam fikiran berbanding dengannya. Jadi seolah-olah Abu Zinad kata, nak jadi seorang faqih ni, dia kena ada 2 syarat ni lah. Alim tentang sunnah dan cerdik, bijak. Kalau tak cerdik, tidak tajam fikiran, tak nampak gapo sebenar masalah. Macam ni kata gini, kita kemudian ni nak pilih hak mana. Nak tarjih tu sebab apa kita tarjih? Sebab khilaf dia ada zaman sahabat lagi. Orang tu kata gini, orang ni kata gini, zaman tabi'in pun khilaf juga. Jadi kita orang kemudian ni, kita kenal pastilah khilaf tu butir mana. Lepas tu kalau kita nak bagi pendapat yang baru, bolehlah. Lepas kita mengetahui khilaf mereka tu setara mana, kita nak pilih mana pun, kita ada hujah. Jadi hadis ni Al-Qasim mengambil daripada Aisyah, mak saudara dia. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, sesuatu yang bukan daripadanya, maka itu adalah tertolak. Itu adalah tertolak. Jadi hadis ni kalau kita belajar arba'in, hadis yang kelima. Sebab arba'in Imam Nawawi itu adalah hadis-hadis tentang tiang Islam, qawaidul Islam, madaruddin, paksi agama. Jadi hadis ni ada yang penting lah. Sebab ada disebutkan bahawa ada disebutkan oleh Imam ramai imam ni, antaranya Imam Nawawi, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali ni dia ada syarah tentang hadis arba'in. Dia panggil kitab dia tu kepada Jami'ul Ulum wal Ahkam wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam. Ada dalam bahasa Melayu dah. 3 jilid so. Jilid tebal. Bukan 3 dah. Jilid. Komplit 50 hadis. Pusaka ke apa dah? Tak ingat dah. Pusaka Salam. Pusaka Salam. Hadis ni kata Ibnu Rajab, hadzal hadis min qawaidil Islam. Hadis ni di antara tiang Islam. Ia diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang ringkas tapi padat makna dia. Jadi hadis ni jelas menolak segala bentuk perkara-perkara bid'ah dan benda yang direka-reka.
Jadi hadis ni dikira sebagai usul Islam dah. Sebab kata dia ada dua hadis. Hadis innamal a'malu binniyat. Yang kedua hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu ni. Dua hadis ni. Sebab neraca dalam agama untuk Allah SWT terima satu amal itu sebagai ibadat, sebagai amal soleh, sebagai qurbah, sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, dia kena ada dua neraca. Neraca pada zahir, neraca pada batin. Neraca pada batin itu niat. Jadi itu ditunjukkan oleh hadis innamal a'malu binniyat. Neraca zahir ni pula mana cara Nabi lah. Bila cara Nabi, maka hadis ni. Jadi hadis ni kata amrina, urusan kami. Maknanya agama ni adalah urusan Nabi. Jadi Nabi diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk mengajarkan agama kepada umat. Sebab urusan dunia ni, cara-cara teknik dunia, cara nak nanai, cara nak menternak, cara nak perikanan, apa semua ni, nak buat bangunan ni, Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Kalau Nabi berkenaan dengan kahwin yang tamar tu. Dah. Jadi itu teknik pertanian tu. Nabi orang Mekah. Orang Mekah bukan orang pertanian, orang Madinah orang pertanian. Jadi Nabi kata tak apa kau kalau kamu tidak kahwinkan ni. Jadi sahabat ingat itu wahyu daripada Nabi. Soalnya Nabi larang. Jadi dia pun tak kahwin lah. Jadi keluar hasil tak molek. Buah tamak. Jadi Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu. Maknanya kita boleh nampak ni sahabat. Dah. Dia faham. Nabi mari ni sebagai bawa risalah. Bawa agama. Jadi hak Nabi kata tu sebagai wahyu. Tu letak sahabat. Jadi bila begitu, apa yang disuruh oleh Nabi, itu adalah urusan agama dari pihak Allah SWT. Jadi kena patuh. Jadi bila Nabi kata, sesiapa yang mengadakan dalam urusan agama kami ni, mana agama kami ni, sesuatu yang bukan daripadanya, maka ia adalah tertolak. Maknanya, nak diterima, yang ni nak diterima sebagai ibadat, nak diterima sebagai berpahala, nak diterima sebagai amalan tak karut kepada Allah SWT, kena menepati cara Nabi. Sebab Nabi bawa urusan agama. Maka itu menjadi neraca taat kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas dan tepat mengikut sunnah Nabi. Mengikut cara Nabi. Kalau tidak ikut cara Nabi, kita nak semaya cara kita. Jadi itu tertolak. Jadi dua neraca bagi amal ditunjukkan oleh hadis innamal a'malu binniyat sebagai neraca zahir, neraca batin, ikhlas, dan hadis man ahdatsa fi amrina ni sebagai neraca zahir, maknanya cara ibadat tu naklah bertepatan dengan cara Nabi. Dan ulama seperti Hafiz Ibn Hajar, Imam Nawawi ni kata hadis ni sepatutnya digunakan dengan seluahnya untuk menolak bid'ah. Benda-benda yang baru. Jadi, nota nombor 32 ni kata Turpasti. Turpasti ni orang mana ni? Alah, kau irai juga ni. Turpasti ni salah seorang daripada pensyarah kitab Masabihus Sunnah. Masabihus Sunnah tu, dialah yang syarah. Nama kitab dia tu Muyassar. Perkataan urusan amrina adalah umum. Adalah umum merangkumi perkataan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana amruna itu kita terjemah urusan. Tapi amruna dalam bahasa Arab dia boleh dengan mana urusan. Perintah pun amar juga. Innallaha ya'murukum. Jadi kalau kata amar tu dengan mana urusan dia makna umum, amar dengan mana perintah dia khusus. Khusus sikit. Perintah. Sebab ada perintah, ada larangan. Jadi bila kata amruna berarti urusan kerja Nabi, tugas Nabi, maka Nabi ni dia ada mengarah dan dia Nabi ada melarang.
Dua-dua tu ada. Sebab agama ni dia dua. Suruh tegah. Jadi urusan agama yang dibawa oleh Nabi dalam bentuk menyuruh, dalam bentuk melarang. Jadi sebab itulah dia kata, amruna ni adalah umum merangkumi perkataan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada komah tu. Urusan baginda bermasuk agama Islam dah urusan Nabi. Bukan Nabi nak bawa kebangsaan, nasionalisme. Tapi Nabi bawa Islam. Itu urusan Nabi. Bukan Nabi bawa adat Quraisy. Adat Mekah. Adat Arab tidak. Tapi Nabi bawa Islam. Ia merangkumi ucapan dan amalan. Jadi macam kita belajar dalam kitabul iman lah. Al-iman, qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan perbuatan. Jadi iman dan Islam itu benda yang sama. Benda yang sama. Kita belajar dalam kitabul iman. Bila disebut iman, maka Islam itu merangkumi juga. Bila sebut Islam, iman merangkumi. Bila sebut Islam saja, iman pun merangkumi. Idza tahada tafarraqa wa idza tafarraqa ittahada. Jadi dalam kaedahnya, kalau dalam hadis, dalam satu nas tu sebut Islam saja, maka automatik iman termasuk. Dalam satu hadis, dalam satu nas tu sebut Islam saja, maka iman automatik termasuk. Tapi kalau disebutkan dalam satu hadis tu iman, kemudian sebut Islam, macam hadis Jibril, maka setiap satu tu dia ada makna tersendiri. Itu dia panggil idza tahada tafarraqa. Bila sebut sekali, Islam dan iman tu maknanya berlainan. Wa idza tafarraqa, bila disebutkan suku-suku, ittahada. Maksud iman dan Islam tu sama. Jadi agama Islam, din yang dibawa oleh Nabi ni, dia merangkumi ucapan dan amal. Baginda menyatakannya dengan perkataan urusan amruna sebagai peringatan dan amaran bahawa agama adalah perkara yang kami ambil berat. Urusan kami. Sebab kita terima surat, itu urusan Seri Paduka Baginda. Mana surat kerajaan tu? Mana kena ambil perhatian benda yang tersebut dalam surat tu. Jadi urusan kami ni mana benda yang penting kepada kami, dan kami menyibukkan diri dengannya. Maknanya tak ada kerjaan lain Nabi melainkan untuk bawa agama ni. Di mana tidak ada satu pun perkataan dan tindakan kita yang kosong daripadanya. Maknanya semua urusan Nabi ni dia berkait dengan agama. Keadaan Nabi ni ada kaitan dengan agama. Perbuatan Nabi ada kaitan dengan agama. Ucapan Nabi ada kaitan dengan agama. Jadi walaupun asal perkataan amruna tu menunjukkan kepada perintah, tapi di sini dia menunjukkan kepada urusan. Sebab kalau Nabi larang pun kalau Nabi larang pun pada hakikatnya perintah juga. Sebab larang ni maknanya menahan diri. Menahan diri. Kamu kena tahan. Jadi kamu kena tahan tu makna jangan. Urusan kami ini, haza, kami ini. Urusan kami ini. Mana sebut ini ni, agama Islam lah. Jadi, sekali dah sebut, fi amrina, urusan kami. Maknanya, hak kita wak khijalan ni. Mana Nabi ni, sebagai Rasul. Haza, agama Islam ini. Ma laisa minhu, sesuatu yang bukan daripadanya. Bukan daripadanya, maknanya dia tambah. Ahdasa, perkataan ahdasa, mengada-adakan, baru buat, baru cipta. Wah, mari letak dalam urusan kita. Padahal bukan daripada urusan kita. Mana kami tidak pernah suruh. Kami tidak pernah letak sebagai syarat. Kami tidak pernah jadikan benda itu sebagai rukun. Ataupun kami tidak menetapkan tu cara dia. Maka itu adalah tertolak. Kalau kita nak tambah nota ni, urusan kami ini, urusan kami ni maknanya Nabi bila dia mari atas perintah daripada Allah Ta'ala untuk menyampaikan wahyu, dan Nabi tu mari dia ada tempoh waktu dia, cukup 23 tahun Allah Ta'ala mewafatkan Nabi.
Berarti amruna, urusan kami itu telah sempurna. Telah sempurna. Tiba-tiba ada orang mari tambah. Jadi amruna tu isyarat bahawa agama ni telah sempurna. Nabi marah orang mari tambah tu sebab benda sempurna. Tambah agak apa lagi? Mana kalau tambah juga berarti tak sempurna lah. Jadi bila tambah juga dalam keadaan benda tu telah sempurna, berarti orang yang tambah tu dia tidak mempercayai bahawa Nabi telah menyampaikan agama dengan sempurna. Dia tidak mempercayai bahawa agama ni telah sempurna. Jadi sebab itulah dia tambah. Sebab itulah Imam Malik dia kata orang yang membuat bid'ah, menambah benda baharu dalam agama ni, dia berarti dia telah mentahmah Nabi, tidak menyampaikan dengan sempurna. Sebab Allah Ta'ala kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Lepas tu Nabi wafat. Jadi agama telah sempurna, Nabi wafat. Tiba-tiba dengan begitu banyak ajaran Nabi, dia pergi tambah pula. Dia tambah pula. Berarti dia tak puas hati ataupun dia tuduh Nabi menyembunyikan sesuatu daripada agama. Jadi maka itu adalah tertolak. Maknanya yang ditambah itu tertolak. Tertolak ni satu dengan mana wajib ditolak. Maknanya orang berilmu kena bantah. Orang yang mukmin jangan dia ikut, jangan dia amal. Tertolak juga dengan makna tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Mana buat banyak mana pun, Tuhan tak terima. Sebab syarat terima amal, dia kena ikhlas dan ikut sunnah Nabi. Nombor 33. Setiap perkara yang merupakan rekaan dan perkara baru dalam agama adalah tertolak. Jadi Nabi kata, man ahdasa, mencipta benda baru dalam agama. Jadi itu adalah tertolak sebab ditolak kerana rekaan dan tambahan itu sendiri. Jadi Nabi kecek ni, kalau orang usul tu dia boleh tahulah bahawa Nabi kecek ni letak hukum dia sebab kepada hukum. Jadi sebab kepada hukum tu apa? Ditolak. Tidak diterima. Itu hukum dia. Sebab ditolak, ahdasa tu. Mengadakan. Menambah. Agama telah sempurna dengan kewafatan Nabi SAW. Ayat itulah ayat Al-Ma'idah. Ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat yang ketiga, surah Al-Ma'idah. Oleh itu, setiap amalan dan ucapan dia mempunyai sifat rekaan. Sifat rekaan. Maknanya, rekaan ni mana tak ada hadis lah. Tak ada sanad. Sebab, bila kata urusan Nabi, dia kena ada dalam hadis. Hadis tu pula dia kena ada sanad. Jadi setiap ucapan dia mempunyai sifat rekaan. Mana tak pernah ada dalam hadis Nabi yang sahih. Dan dikaitkan dengan agama. Mana benda tu dianggap dikaitkan dengan agama, mana kita anggap sebagai syarat. Lebih pahala. Mendatangkan pahala. Jadi dekat dengan Tuhan. Itu kalau yang dikatakan dikaitkan dengan agama ni sebagai amal soleh, boleh pahala ataupun bertambah pahala. Maka hukumnya adalah bid'ah. Bid'ah ni maknanya benda yang direka lah, benda baharu. Dan setiap bid'ah itu tidak diterima dalam Islam. Sebab larangan dan penolakan bukan sahaja kerana bercanggah dengan hukum Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kerana rekaan itu sendiri. Maknanya kalau orang tu dia buat, dia menyalahi urusan Allah Taala ni, contoh dia tak sembahyang. Dia menyalahi urusan Allah Taala, maksiat. Hak ni satu jenis golongan ni dia rasa tak cukup dengan apa yang diajar oleh Nabi, lalu dia nak buat lebih. Itu maksud dia. Dia cipta syarat baru. Dia cipta syarat baru, yang mana syarat tu adalah syarat yang dianggap lebih berpahala. Macam dia buat syarat. Semaya ni kena pakai serban. Bawa pahala besar, banyak.
Jadi syarat tu adalah syarat yang bid'ah. Dia menganggap sedangkan tak ada hadis sabit pun bahawa pakai serban ni ganjaran pahala itu lebih besar daripada tak pakai serban. Jadi dia kata kena pakai serban. Jadi dia buat syarat lagu tu, itu dia telah menambahkan dalam agama. Jadi sebab larangan bukan sahaja kerana bercanggah dengan hukum Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kerana rekaan itu sendiri. Mana benda tu baru ada. Mana zaman Nabi tak ada. Tidak dibuat oleh Nabi. Menjadi kaedah dalam ilmu usul fiqh menyatakan hukum selepas satu sifat itu adalah isyarat kepada punca dan illah kepada hukum itu sendiri. Maknanya kita belajar usul fiqh ni ada sifat. Ada satu sifat. Sifat ni macam di sini sifat apa di sini? Ahdasat. Ahdasat itu dikira sebagai sifat. Diikuti dengan hukum. Raddun. Raddun tu hukum. Jadi kita tengok di sini. Man ahdasa mana sifat ataupun perbuatan. Dan usul fiqh ni dia kena ada sifat dan hukum. Dah. Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun. Fa huwa raddun tu hukum dia, tertolak. Jadi ahdas satu sifat ataupun perbuatan. Jadi perbuatan tu adalah sebab kepada ditolak. Sama macam ayat Quran. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Lelaki mencuri, perempuan yang mencuri, maka potonglah kedua tangan dia. Jadi ada fa' situ kan? Faqta'u aydiyahuma. Asariku wasariqatu ni sifat ataupun perbuatan. Jadi lepas daripada sifat diikuti dengan ada fa'. Kemudian ada hukum. Jadi lepas ada fa' ni ada hukum. Hukum ni dia tak mari dengan gitu. Dia mari dengan sebab. Jadi kalau kata Tuhan suruh potong tangan, sebab apa? Kerana mencuri lah. Sama juga dalam hadis ni. Tidak diterima amal itu. Kenapa? Kerana reka. Jadi, reka tu sudah menjadi sebab kepada tertolak. Tu dia panggil. Di sini huruf fa yang mengandungi erti sebab. Jadi, maka dengan sebab itu. Kalau kita terjemah, maka dengan sebab itu. Fahuwa tu, fa tu, dia panggil fa'illah. Fa yang menunjukkan kepada illah. Jadi fa yang mengandungi erti sebab, maknanya kalau kita terjemah, maka dengan sebab itu. Cuma kita terjemah dengan gitulah, panjang pula. Maka dengan sebab itu, maka dengan sebab ihdas tu, dengan sebab ahdasa itu, perbuatan itu tertolak. Jadi huruf fa yang mengandungi erti sebab menunjukkan lafaz sebelumnya menjadi illah. Sebelumnya itu ahdasa. Itu illah. Illah tu sebablah. Kepada hukum yang terkandung dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Lihat pada kitab Al-Ghazali, Syifaul Ghalil. Ini kitab usul fiqh Imam Ghazali. Jadi, tidak diterima amal tu ataupun dia jadi bid'ah kerana reka'ah. Reka'ah. Jadi kalau orang tu nak kata, benda baru tak ada zaman Nabi ni tidak semestinya bid'ah. Lalu kita boleh buat. Salah lagu tu sebab Nabi letak benda baru. Benda baru. Jadi bila benda baru tak boleh. Cuma Nabi tegaskan di sini benda baru dalam urusan kami ini. Jadi bila urusan kami ni, urusan Nabi ni, urusan Nabi ni memperkenalkan Allah kepada manusia. Menunjukkan jalan hidayah pada manusia. Menunjukkan cara beribadat. Cara nak dekat pada Allah Ta'ala. Cara nak dapat pahala. Itu urusan Nabi. Jadi, setiap amal baru yang melibatkan benda-benda ni, kita tambah buat cara baru, ataupun kita tambah sesuatu yang baru, maka tak terima cara tu. Jadi, kalau kita kata, benda baru tak ada zaman Nabi, mikrofon.
Tak. Jadi mikrofon ni, kalau kita guna mikrofon ni boleh pahala lebih kau tidak. Tak ada kait tu. Tak ada kaitan tu. Jadi itu bukan melibatkan urusan yang nak dibawa oleh Nabi. Urusan yang dibawa oleh Nabi ni, cara nak dekat diri pada Allah. Cara nak dekat diri pada Allah. Kalau kata, contoh kita kata, sedekah lepas daripada sembahyang mayat. Contoh. Tak. Pihak si mati bersedekah lepas daripada sembahyang jenazah. Jadi sedekah tu satu nama lagi sedekah. Dah. Mana amalan yang mendatangkan pahala, mendekatkan diri pada Allah Taala, menyelamatkan orang itu daripada neraka. Jadi urusan ni urusan apa dia? Urusan Nabi ke ataupun urusan siapa-siapa? Ini urusan Nabi. Semaya guna mic. Dah. Nabi tak sebut pun kamu kena semaya dengan ada mic. Dan benda tu tak ada zaman Nabi sebab tak ada keperluan. Teknologi pada waktu tu tak sampai lagi untuk buat mic. Tak. Ataupun kita kata pergi mari, pergi situ, pergi sini dengan kereta. Tak. Tiba-tiba kita buat kereta. Apakah itu dikira bid'ah? Tidak. Sebab mari nak buat kereta tu bukan urusan Nabi. Tapi hak buat kereta tu orang yang bidat tu. Bila buat kereta, engineer bagi enjin, tu bahagian dia. Maka dia pun cipta kereta. Jadi dari segi lepas daripada semaya jenazah, ada sedekah oleh keluarga si mati kepada orang bersemaya jenazah untuk memberi pahala kepada orang yang meninggal dunia tu. Itu dikira sebagai bid'ah sebab zaman Nabi tak ada lagu tu. Sedekah ada zaman Nabi. Ya, sedekah ada zaman Nabi. Tapi tidak letak situ. Tidak dilakukan oleh orang seperti itu. Tidak diterima oleh orang seperti itu. Jadi sekarang ni semaya jenazah. Tak. Semaya jenazah. Lepas tu ada sedekah oleh keluarga si mati. Mana ada sedekah? Sedekah letak sekali dengan semaya jenazah. Hak adanya sedekah suku, semaya jenazah suku. Tapi bila letak sekali. Jadi urusan agama bawa Nabi ni, Nabi tunjuk benda tu sendiri dan cara nak buat. Kaifiat. Jadi sedekah tu ada, semaya jenazah tu ada. Dengan cara yang bersedia. Tetapi bila letak semaya jenazah, ada sedekah. Sedekah ni pula mari daripada pihak si mati. Diterima pula oleh orang yang semaya mayat. Tak. Dia tak wui pada orang tak tahu tu. Tak dia wui pada orang mayat. Jadi itu dia telah masuk mencampuri urusan Nabi dengan bawa cara dia. Sebab zaman Nabi tak ada. Ibadat. Dua ibadat tu. Ibadat sedekah dan ibadat semaya jenazah. Jadi sebab itulah. Itu tertolak. Jadi kita tak boleh nak harap boleh pahala sebab Nabi kata tertolak. Tidak diterima cara tu. Kemudian kaedah ini terbalik tu. Daripada hadis ini dirumuskan kaedah an-nahyu yaqtadil fasad. Gitu sebetulnya. Kaedah an-nahyu yaqtadil fasad. Dirumuskan daripada hadis ini. Mana larangan itu menunjukkan kepada benda tu rosak, tidak diterima. Dia masuk daripada kaedah ni dah. Kalau benda tu dilarang, tak usah tebing buatlah, tidak diterima. Itu maksud dia. Baca wa an aqra wa ana raqi'. Tu. Sayyidina Ali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada aku, Nabi larang aku daripada membaca Al-Quran ketika aku rokok. Dah. Jadi baca Quran tu molek. Rokok tu molek. Tapi baca Quran pada ketika rokok, Nabi larang aku. Patut kalau aku nak rokok, nak baca Quran juga, tak boleh lah sebab
Larangan tu menunjukkan benda tu fasad. Fasad tu maknanya tidak diterima, rosak. Tidak terpakai, tidak diambil kira. Jadi gapo-gapo ni dia kena buat dengan ikhlas dan betul, tepat cara dia. Jadi kalau kita buat dengan cara kita, tak boleh. Nasi dagang kalau kita buat cara lain daripada cikgu kita, orang demo. Tak. Orang lain tak nak 2 kali, orang lain kukus 2 kali, tak, kita kukus sekali. Tak. Orang lain guna sate, kita guna susu kering, susu pekat, susu cair. Dia larilah. Mana tak boleh ubah tu. Maknanya pengubahan atas satu benda yang diwarisi itu sebenarnya tidak diterima. Supaya ni lah gagal dah. Berzanji tu biar betul cara dia. Kita jangan ubah cara berzanji. Jadi ada orang agama sendiri kata kita berzanji lah ni lari daripada hak berzanji sampai dulu. Kena kekal. Maknanya bagi mereka ni ubah benda yang sedia ada tu tak boleh. Maknanya sepatutnya hak Nabi bawa dengan sempurna tu kita tidak tambah lah. Kita tidak buat. Kadang-kadang orang ni segak tak nak mayak-mayak saja, doa saja. Tak pandai ni. Maknanya manusia tu dia rasa dia pandai lekeh ni. Semaya-mayak tu. Sedangkan Nabi kata kalau orang tu ikhlas, tak. Minta dengan Allah Ta'ala boleh beri keampunan. Jadi kita ni serah tak cukup ni. Sedekah pula. 10 ya seorang. Tu yang dirosak tu. Sebab kita tidak pernah rasa cukup dengan apa yang diajar oleh Nabi. Kita rasa, takkanlah orang mati ni kita nak doa je. Tak ada kau tahli-tahli kau baca Quran kau apa kau. Jadi benda tu benda masalah kita ni kita rasa tak pandai sikit. Kalau kita main tak pandai, 2 rakaat ayat subuh. 3 rakaat ayat maghrib apa tahu apa. Jadi benda disuka dengan cara tu cukup lah. Jadi agama ni dia ketetapan daripada Allah Ta'ala sama seperti takdir ketetapan daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala telah suka dah. Perjalanan matahari, perjalanan bulan, kira hari apa semua tu Tuhan suka dah. Ada dah ketetapan dia. Jadi kita kena timur. Begitu juga peraturan agama ni Tuhan telah suka dah. Sama macam doktor dia telah suka dah ubat. Ubat pagi 2 butir, tengah hari 2 butir, malam 2 butir. Tak. Kita kata lambat nak siar ni. Tak. Pak. Tak boleh kau. Tak. Jadi agama pun lagu tu juga. Bila Nabi sebagai tabibul adiyan, Nabi sebagai doktor bagi agama ni, dia telah tetap dah bahawa agama setakat ni untuk dekat pada Allah Ta'ala, untuk dapat redha Allah Ta'ala di cara dia. Kalau nak tolong azab dengan cara ni, dapat selamat neraka dengan cara ni, cara tu tak lagi lebih daripada tu. Cuma ada beberapa perkara bila letak atas amrina ni, mana benda yang Nabi tak buat, tapi kita boleh buat. Jadi itu dia panggil wasilah. Macam semaya guna mic lah. Semaya guna mic, semaya atas kapek, semaya dengan aircon apa semua ni. Ini benda, kata benda semasa. Tak ada zaman Nabi. Tapi benda ni bukan kata kalau semaya dengan aircon ni lebih pahala. Tak ada siapa fikir begitu. Jadi benda tu benda wasilah. Jadi benda tu ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Tapi ada lebih molek. Jadi benda tu sebagai kemudahan ataupun masalah lah. Jadi dia dalam bab agama, kalau benda tu dia jadi wasilah, maka benda tu tak ada zaman Nabi pun tak apa ada. Macam contoh kita kata nak nikah zaman ni. Nikah zaman ni kena saing, kena ambil borang yang TMA, si borang TMA dengan syarat-syarat dia tu, lepas tu kena ambil ujian saringan pula, HIV, thalassemia, apa tu dah. Jadi benda tu kalau orang nak kata ni tak ada sampai Nabi ni. Dah. Mana boleh kita nak tetap. Jadi kita kata benda tu bukan kahwin tu sah atas benda tu. Kahwin tu bukan sah atas benda tu, tapi itu adalah untuk kemaslahatan.
untuk jaga apa ni? Jaga keturunan, untuk pentadbir dah. Sebab kalau nikah tak daftar orang tu agak kawan ni. Dah. Dia menjadi nata kawan. Dah. Sah nikah. Tapi dari segi pentadbir apa payah. Tak imai igak. Dah. Tahu-tahu laki bini. Kita nikah dah. Jadi gagal. Tapi kalau dari segi hukum sah dah. Tapi tak boleh lah dalam pentadbir ni masyarakat komplek ni dia kena ada pentadbir. Sama macam Sayyidina Osman dulu. Dah. Sayyidina Osman ni banyak diubah. Jadi tidak boleh kita nak kata Sayyidina Osman ni buat bid'ah sebab benda tu melibatkan cara mentadbir. Dia masuk bawah siasah syariah ataupun benda tu masalah mursalah. Benda tu tidak disuruh oleh agama, tidak dilarang, tapi kemaslahatan umat dalam beragama letak pada benda tu, maka benda tu boleh. Jadi kalau kata penetapan syarat ujian saringan apa semua tu, itu dari segi pentadbir, kemaslahatan. Sama juga macam cegah luar mahkamah, tak denda. Jadi itu orang panggil pentadbir. Jadi pentadbir itu ada dibuat oleh sahabat. Kemudian di sini, jika ibadah dilakukan dengan cara selain daripada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ia dilakukan dengan cara yang dilarang, atau sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haramkan, maka ibadahnya tidak sah dan tidak diambil kira. Maksudnya tidak diterima, tak boleh pahala, letih saja. Dan jika dalam urusan muamalah atau jual beli, maka batal akad. Mana kalau dia buat syarat dalam jual beli itu, ataupun dia jual beli benda-benda yang dilarang oleh syarak, maka pembeli tadi, jual beli tadi tidak mendatangkan natijah. Pembeli tidak memiliki barang itu dan penjual tidak memiliki harganya. Macam kalau contoh-contoh selalu diberikan oleh ulama, iaitu macam seseorang itu mendekatkan diri pada Allah SWT dengan cara mendengar nyanyi, menari. Kayak sufi kan? Ahli sufi ni, dia ada setengah daripada tarekat ahli sufi ni, kalau dia nak berzikir, dia mari dalam bentuk nyanyi. Dia kena ada rentak. Selawat tu pun selawat Bollywood. Nada tu. Ada lagu ni ada. Baca zikir pun, kadang-kadang dalam radio tu, kita boleh cek ni lagu gapo ni. Jadi membaca zikir, yang mana zikir itu ibadat, qurbah pada Allah Ta'ala, dengan nada, gaya, rima, orang guna untuk nyanyi, tak boleh. Tak boleh. Apatah lagi kalau orang tu nak berzikir dengan ada tarian. Sebab dia kata, kita zikir kalau dia cakap ni ngatu. Tapi kalau kita zikir dengan lopak muka ni cegah. Jadi tak boleh taqarrub pada Allah Ta'ala dengan cara tu. Sebab ibadat ada cara dia. Jadi ibadat berzikir apa semua dengan cara menari apa semua ni, ini benda yang dibuat oleh manusia dengan alasan tadilah. Sebab bid'ah ni syaitan alasan lalu. Ngatuk kalau kita nak cakap ni. Jadi kalau kita ngatik dengan gini segar. Padahal dalam hadis kan, hendaklah seseorang itu semaya bila mana dalam keadaan dia masih lagi cergas. Kalau dia ngatuk, dia tidur. Tu je. Mana jangan tebing. Jangan kita memaksa diri kita. Begitu juga dalam bab ni, kita tidak perlu meletakkan syarat apa yang tidak diletakkan oleh syarak. Itu hadis man ahdatsa fi amrina hadza. Imam Nawawi kata hadis ni sepatutnya diberi perhatian dan diguna pakai untuk menolak benda-benda mungkar dan perlu beristidlal dengan luas. Maknanya kalau benda tu benda baru je, berkait dengan agama, dianggap sebagai daripada agama, dianggap sebagai pahala lebih, maka kita guna hadis ni. Macam orang buat semaya Khamis, semaya Rabu ada tu. Jadi semaya lagu tu tak ada Nabi ajar.
Jadi penetapan hari itu, penetapan kaifiat itu juga termasuk dalam menambah atau urusan Nabi. Sebab Nabi ni dia akan perintah dengan ada benda tu sendiri, dia kaifiat dia. Jadi kita tidak boleh menambah pada salah satu daripada kedua-duanya itu ataupun dalam kedua-duanya itu sendiri. Wallahu a'lam.